keahlian PAS oleh Datuk Tamrin Ghaffar dengan laungan takbir. 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 Saya bersyukur syukur dan rasa terhormat apabila pada malam ini di perjumpaan kita, pada saya lah amat bersejarah, Tok Guru kita, Presiden Parti Islam Malaysia, walaupun doktor menasihatkan beliau untuk berehat di rumah, tetapi malam ini beliau mengelepihkan nasihat doktor selepas menjalani operasi katarak mata, datang bersama-sama pada malam ini. Saya rasa cukup terhormat sekali. Sebenarnya saya mengenali Tok Guru Hadi Awang ni dengan saudara Mat Sabu lama dah. Kami bersama-sama dalam parlimen. Tok Guru duduk depan sikit, duduk sebelah saya Mat Sabu. Ada perkara-perkara yang saya nak attack UMNO, saya tak boleh bercakap benda tu, saya tulis note, Mat Sabu lah jadi juru cakap saya. Dia tadi cakap lebih dulu. Saya sebenarnya bukan baru saya buat keputusan untuk meninggalkan UMNO. Tidak tergopoh-gapoh. Saya mula melihat UMNO ini telah terkeluar daripada landasan perjuangan untuk rakyat awal 90-an lagi. Apabila pemimpin UMNO masa itu, Perdana Menteri, senyap-senyap menghantar Tengku Abdullah ibni almarhum Tengku Abdul Rahman, Tengku Abdullah melewa dan kata ke Tel Aviv secara rahsia, tetapi rahsia itu terbongkar untuk mengadakan perbincangan tertentu. Kemudian ekoran daripada itu kita lihat berbagai perkara yang dilakukan. Sebagai contoh, alim ulama telah dihina oleh Dr. Mahathir. Pada masa itu saya mengikuti gerakan ARKAM, tidaklah menjadi ahli, mengikutinya dari dekat. Dan saya juga tidak bersetuju apabila kita memandang rendah kepada alim ulama. Saya mengingat lagi bagaimana Dr. Mahathir menghina Ustaz Harundin dan pemimpin-pemimpin PAS yang lain. Bukanlah saya pada masa itu bersetuju dengan PAS. Saya juga bersama UMNO. Saya juga menentang saudara-saudara seperti mana saudara tentang saya dulu. Dan persahabatan saya dengan Mat Sabu ni begitu sekian lama. Tak pernah Mat Sabu, Bang Mat lah, orang kata Bang Mat, pujuk saya langsung masuk PAS, tak ada. Ini saya beritahu. Saya yang sibuk telefon dia, Mat, tinggalkan PAS tu, Mat. You nak jadi air roadman jadi Perdana Menteri, Mat? Ada. Nasib baik dia tak ikut dengan saya nak test itu. Jadi Tok Guru ada timbalan yang tak boleh tak boleh dijual beli lah. Ya. Jadi tuan-tuan, saya tengok hari demi hari di bawah kepimpinan Mahathir sejak tahun 90-an itu dah berubah lagi. Rasuah berluasa, penyelewengan kuasa berluasa. Sebagai contoh, Mat kata tadi 6 bilion ringgit apa di double tracking. Besok 6 bilion. 6 bilion sekarang. Tahun 90-an Dr. Mahathir dah menyelewengkan duit rakyat 6 bilion. Apa dia? Kalau tuan-tuan ingat, di mana kerajaan terpaksa mengeluarkan 6 bilion ringgit untuk menyelamatkan syarikat konstruksi perkapalan yang dipunyai oleh Mirza Mahathir. Itu dia. Berlawan dengan Anwar pada masa itu. Begitu juga dengan IPP, YTL Power. Sains satu perjanjian
Selagi ada bulan dan matahari, selagi itu tenaga nasional kena bayar kepada YTL dengan harga yang tinggi, sehingga kan bekas pengusi tenaga nasional Tan Sri Adi Arif meletakkan jawatan. Ini berlaku. Menteri-menteri rasuah tidak diambil tindakan kerana Mahathir pandai dia menggunakan file-file, panggil menteri-menteri, ini file ada depan air sekarang, depan saya. Jadi apa pun Mahathir buat, menteri kena setuju. Tradisi ini berjalan daripada satu masa ke satu masa. Apabila dia meletakkan jawatan, Perdana Menteri baru ambil alih dolar. Kita ingatkan, alhamdulillah lah, dengan Islam Qadari dia bagilah Imam Syafi'i yang ku cari. Tuan-tuan ingat tak? Rupanya Khairi yang ada. Dia mengata bulan puasa tak syok. Buatlah majlis ni lepas puasa. Saya betul, saya dah tahan nama dah. Sejak saya kata tahun 90-an lagi, zaman Mahathir, zaman dolar, lain zaman lagi saya berjuang lagi. Tetapi saya lihat penyalahgunaan kuasa dan rasuah lebih hebat. Imam Dr. Mahathir pun sendiri kata dah. Dr. Mahathir keluar kenyataan, dia kata rasuah begitu teruk sekali. Yang bercakap ni bapak rasuah juga. Kalau bapak rasuah dah kata memang sah dah tu. Ini dia. Itulah sebabnya saya buat keputusan pada malam ini untuk bersama-sama berjuang dengan saudara-saudara. InsyaAllah saya akan beri sokongan dan saya akan berkempen habis-habisan. Karena saya lihat perjuangan tuan-tuan dan puan sekalian yang dipimpin sekarang oleh Tok Guru Hadi Awang ikhlas. Walaupun ditomah, difitnah oleh semua pihak, InsyaAllah saya rasa kejayaan akan didapati. Tuan-tuan dan puan sekalian, Perang Badar seperti yang kita dengar tadi, Rasulullah mempunyai tentera yang begitu sedikit, 300 orang lebih saja berbandingan dengan musuh. Alhamdulillah dengan bantuan Allah SWT, Islam Rasulullah telah menang. Umar Mokhtar di Libya, seorang guru agama, bertentangan dengan askar Jerman, askar Itali dan Jerman akhirnya. So, ustaz saja, walaupun dia mempunyai jentera dan tentera yang begitu hebat, dikalahkan. Hari ini PAS dan Pakatan Rakyat menghadapi satu badan tentera yang begitu hebat, mempunyai wang ringgit yang banyak yang boleh dicurahkan kepada rakyat. Apa yang ada pada PAS? Apa yang ada pada tuan-tuan dan pada kita semua? Tuan-tuan, kita ada semangat. Ini yang penting. Hari ini tak cukup dengan BRIM, tak cukup dengan krim, cermin mata apa dia kasi percuma. Tak lama lagi saya percaya tuan-tuan tak payah beli beru gigi dengan obat gigi. Sungguh. Dulu bakal zaman apa 3P, mana ada padi, di situ ada pondok, mana ada pondok ada padi. Dia bermusim. Berat? Padi bermusim. Lah ni apa pun bermusim dah. Bila nak pilang kaya baru turun padang. Betul tak? Tak ada pilang kaya bila mana pemimpin turun padang. Beri itu, beri ini, ambil tak apa. Ini nak kaya ni, nak kasih lagi, ambil. Tapi dalam masa yang sama, Menteri Kewangan 2 Husni, dia beritahu bahawa kedudukan kewangan negara kita ni tak berapa stable. Jumlah hutang negara ialah hampir 54%, 1-2% lagi sebelum negara bankrupt. Tapi Perdana Menteri kata kita menguruskan kewangan negara yang begitu hebat, yang begitu baik, kita boleh beri apa saja nak rakyat nak hari ini. Tak minta boleh beri juga. Ini cerita apa ni? Cerita hudud yang baru ni.
Masya Allah. Ulama-ulama UMNO mengharamkan kalau orang Melayu undi PAS, undi DAP. Kerana kononnya DAP ini menentang Islam. Tu rakan komisi UMNO MCA macam mana? Tiap-tiap minggu Cuan Silik dan pemimpin MCA dok menghina agama Islam. UMNO senyap saja. Malah Najib sendiri pun membuat kenyataan bahawa Barisan Nasional UMNO tidak akan melaksanakan hukum hudud. Hukum Allah. Inilah yang menyebabkan saya rasa UMNO sekarang ini dah ulang puncak. Saya tak mau terlibat. Kita semua akan menghadapi Allah Ta'ala. Saya tak mau besok saya dipersoalkan. Mengapa saya tidak bersuara? Oh, pasal saya orang UMNO. Macam itu. Lagi teruk saya kena badut. Bagaimanapun saya pada malam ini saya telah menyediakan, tak pernah saya bersajak, tapi malam ini saya telah menyediakan satu buah sajak yang dibantu oleh Ustaz Hamizan daripada Padang Terap. Kawan lama saya juga tu. Sajak berbunyi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maju serentak membela kebenaran. Kini setelah lama aku bergelumang dalam UMNO, masanya sudah tiba. UMNO sudah tersasar. Orbitnya sudah bertukar. Bukan agama yang dicari sebenarnya, tapi pangkat dan harta benda yang dikejar. Sudah tiba masanya. Perjuanganku mesti dikiblatkan untuk agama, bangsa dan keadilan. Ayo, merdekakan bumi tercinta ini dari pemimpin-pemimpin yang pintar berpura-pura, menyeleweng kuasa dan rasuah. Saudara-saudaraku, dengarlah. Perpecahan meruntuhkan kekuatan. Pertikaian menguntungkan musuh Tuhan. Sempena kemuliaan Ramadan ini, di malam sunyi nanti, lapangkan dada dan fikiran kita. Mohon petunjuk Allah yang Maha Esa. Marilah kita semua, rakan-rakanku yang masih di luar sana, kembalilah ke jalan Allah. Dunia ini semakin tua. Kiamat kecil maupun besar pasti akan tiba. Apakah kita juga tidak percaya balasannya? Apakah alam barzah dan padang mahsyar khayalan semata-mata? Firman Allah yang bermaksud, dan janganlah kamu menjual, yaitu membelakangkan ayat-ayatku dengan harga yang sedikit, yaitu kerana mendapat rasuah, pangkat dan lain-lain keuntungan di dunia. Dan sesiapa yang tidak menghukum dengan apa yang diturunkan Allah kerana mengingkarinya, maka itulah orang-orang yang kafir. Surah Al-Maidah ayat 44. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saudara-saudaraku, dengarlah. Demi agama, sedarlah. Hentikan pertikaian, ciptakan kedamaian. Ya Allah, ya Tuhanku, dengan semangat Badar Kubra, dengan kemuliaan bulan Ramadan ini, di saat ini, di waktu ini, di malam yang keramat ini, terimalah ya Allah, aku wakafkan seluruh kehidupanku dan tubuh badanku ini ya Allah, untuk perjuangan Islam tercinta bersama Parti Islam Malaysia. Demi menuju keredaan-Mu ya Allah, terimalah perjuangan kami ya Allah. Takbir!